Dulu lain, sekarang lain. Versi kerajaan Madani. Lain macam betul korang ni kan? Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana yang kita tahu tuan-tuan puan sekalian, satu ketika dahulu Pakatan Harapan ini memang betul-betul detail, betul-betul teliti tentang perbelanjaan oleh kerajaan, terutamanya oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, terutamanya Najib Razak. Di mana kalau anda masih ingat, satu ketika dahulu mereka pernah mempersoalkan dan meminta kerajaan mendedahkan berapakah perbelanjaan Najib Razak keluar negara pada ketika itu. Punyalah mereka mendesak sampai mereka sendiri mengeluarkan angka mereka dan mencabar Najib. Jikalau tidak betul angka tersebut, maka dia kena perbetulkan angka yang telah disebutkan oleh pimpinan Pakatan Harapan pada ketika itu. Masa itu kita tengok dia orang ni macam hebatnya. Memang betul-betul mereka ini menjaga kepentingan rakyat, memang menjaga tentang ke manakah duit rakyat itu pergi. Tetapi kini, selepas menjadi kerajaan, lain pula ceritanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jikalau anda perasan dalam persidangan parlimen pada ketika ini, dua orang ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, iaitu Ustaz Afnan Hamimi dari Alustar dan juga Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man dari Kubang Krian, telah membangkitkan persoalan berapakah perbelanjaan keluar negara oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika lawatan-lawatan ke 9 negara awal tahun ini. Namun soalan-soalan itu hanya dijawab secara bertulis oleh Datuk Armizan Ali, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas, di mana jawapan bertulis tersebut, dua jawapan bertulis tidak menjawab langsung berapakah jumlah perbelanjaan yang telah digunakan oleh Perdana Menteri dalam seri lawatan-lawatan tersebut. Siap kata apa tahu? Saya petik kata-kata beliau di sini. Segala kos yang terlibat dalam penerbangan tersebut adalah dalam anggaran yang bersesuaian dengan perkhidmatan dan pengurusan pesawat berkenaan. Maksudnya berapa? Dia tak nak sebut pun berapakah jumlah yang digunakan oleh Perdana Menteri untuk lawatan-lawatan tersebut. Jadi di sini kita nak tanya kepada Pakatan Harapan Barisan Nasional ini. Kalau dulu anda bukan main bising bila Perdana Menteri keluar negara, minta mereka tolong dedahkan berapakah perbelanjaan yang telah digunakan oleh Perdana Menteri pada ketika itu, kenapa sekarang lain pula ceritanya? Kenapa sekarang hendak bersembunyi? Sedangkan perbelanjaan untuk menguruskan Perdana Menteri keluar negara itu datangnya daripada duit rakyat, bukannya datang daripada duit gaji Perdana Menteri yang dipotong. Kenapa dulu lain, sekarang lain pula ceritanya? Dan dalam masa yang sama juga, Ustaz Tuan telah menanyakan satu lagi soalan tambahan, iaitu berapakah hasil pelaburan sebenar daripada lawatan-lawatan ke luar negara itu, di mana Datuk Armizan telah menjawab lawatan-lawatan tersebut menyaksikan potensi pelaburan sebanyak 180 bilion ringgit. Potensi pelaburan bermaksud belum ada apa-apa yang hitam putih lagi, belum konkret lagi yang negara-negara luar itu akan melabur dekat Malaysia, belum lagi, sekadar potensi. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri keluar negara hanyalah untuk menyaksikan MOU, Memorandum Persefahaman. Aku faham kau nak melabur dekat negara aku dan engkau pun faham yang aku izinkan kau melabur dekat negara aku. Itu je, tidak ada apa-apa lagi yang konkret, tidak ada apa-apa agreement lagi. Nampak tak dekat situ? Jadi kalau setakat potensi pelaburan sampai 180 bilion, itu tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk bergembira dan juga untuk berlagak dan sebagainya. Sebab apa yang kita mahu ialah perbelanjaan ke luar negara itu dah menelan sekian-sekian jumlah. Dan kita harapkan jugalah kerajaan mampu untuk bawa pelaburan itu supaya balik modal. Tapi mereka tak bawa lagi pelaburan, itu masalahnya. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita hendak bertanyakan, jikalau inilah keadaannya, apa guna Perdana Menteri keluar negara sana sini sampai tak dapat jumpa dengan putera Muhammad bin Salman dan sebagainya, kena palau dekat Arab Saudi, dan sampai dia memperkecilkan kaum majoriti di Malaysia ini dekat Kemboja? Apakah faedahnya? Berbaloi ataupun tidak semua itu tuan-tuan puan sekalian? Jadi sekali lagi saya nak ingatkan kepada kerajaan, kalau dulu anda lantang meminta kerajaan mendedahkan itu, mendedahkan ini atas alasan ini adalah duit rakyat, benda yang sama juga kami sebagai rakyat Malaysia pada ketika ini minta anda dedahkan. Setakat jawapan-jawapan jargon seperti ini, rakyat tak terima. Dan sekiranya kalau anda masih enggan untuk mendedahkan jumlah-jumlah tersebut, nampak sangatlah ada udang di sebalik batu. Saya ulah sampai Abang Jamil mampus.